Terima kasih ya. Silakan Muhammad Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Ingin saya mengatakan bahawa ada data-data yang mengelirukan Dewan. Yang pertama, Yang Berhormat mengatakan janji-janji Barisan Nasional yang kononnya memancing undi, Yang Berhormat gunakan statistik yang salah. Kerana setakat tahun lalu sudah ada 7 buah sejak 1999 sekolah SJKC yang baru telah dibina, bukannya 4 seperti mana yang didakwa oleh Yang Berhormat. Itu fakta yang salah. Yang pertama. Dia tembak yang mana Datuk? Kedua, Yang Berhormat. Hanya pun ditutup. Ini sebenarnya Ahmad. perkauman dah. Yang Berhormat. Pembohong besar. Yang Berhormat, saya secara kita relax. Saya cuma mengatakan faktanya. Kalau Yang Berhormat mengatakan bahawa apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri itu dibahagikan pada 1288 buah sekolah, itu sebagai satu taktik pembangkang khususnya Yang Berhormat sendiri, kerana itu tidak berlaku. Kerana dalam sistem kita, apa yang telah kita salurkan itu adalah kepada sekolah bantuan modal. Ingin sekali lagi saya memberitahu Yang Berhormat, untuk sekolah bantuan modal SJKC ada 880. SJKT daripada jumlah 524, 374 adalah SJKT bantuan modal. Dan satu lagi, sekolah mubalik 411, ianya adalah status bantuan modal. Dan ada juga 154 sekolah agama bantuan kerajaan. Ini bermaksud, ianya merentasi agama dan kaum. Itu yang pertama. Dan data yang digunakan dibahagikan pada 1288 itu silap. Okey, Yang Berhormat. Ingin saya menjawab apa yang telah Yang Berhormat tanya, dana pembangunan. Ya, dari segi Yang Berhormat membuat perhitungan berdasarkan kepada dana pembangunan, ianya mungkin ada sesuatu, ada ruang yang perlu ditambah. Sebab itulah Kementerian Pelajaran telah mengambil inisiatif pada 29 Oktober hingga 31 Oktober, kita mengadakan satu seminar hala 7 sekolah bantuan kerajaan. Kita panggil 157 wakil-wakil daripada LPS, termasuk Dong Jiaozong, daripada wakil-wakil sekolah agama bantuan kerajaan, datang kita mendengar rintihan mereka. Dalam seminar yang 3 hari 2 malam itu, telah ada rumusan. Dan rumusan telah dibawa oleh Yang Berhormat Menteri, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dalam tempoh hari, dalam tempoh 4 hari, pengumuman telah dibuat, iaitu 200 juta kepada 4 jenis sekolah ini. Yang Berhormat, ini adalah satu inisiatif daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Apa Yang Berhormat mengatakan RMK9, kononnya 3.5 dana peratus daripada keseluruhan. Yang Berhormat, dalam konteks ini saya kata kita tak menafikan bahawa ada ruang untuk kita pertingkatkan. Kerana dalam RMK9 cuma ada 100 juta untuk dana pembangunan bagi semua jenis sekolah bantuan kerajaan. Maka sudah ada justifikasi untuk kita mempertingkat itu. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri membuat pengumuman tersebut. Dan saya berharap itu sebagai satu permulaan yang baik dan ianya akan diteruskan. Dan apa Yang Berhormat katakan 35% itu, Yang Berhormat, kalau kita menyebut tentang anggaran, ada 2 aspek Yang Berhormat kena lihat. Anggaran belanjawan mengurus, ABM. Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada. Tanya, kalau nak mentadbir satu kerajaan negeri, ada 2. Bajet pembangunan dengan bajet mengurus. Kalau kita campurkan kedua-dua ini, bagi SJKC, ianya merupakan 15.5%, tidak seperti mana Yang Berhormat mengambil satu aspek 3.5% daripada dana pembangunan. Itu mungkin ialah secara fakta, dan itu saya ingin beritahu Yang Berhormat, kalau kita kata dalam konteks ni, ianya sepatutnya dilihat secara total juga Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Muhammad Maran. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Yang Pertua. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya sebenarnya memang memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Kerajaan Barisan Nasional dan Kementerian Pelajaran dalam memberikan peluang pelajaran kepada anak kita. Pembangkangan kerja dia lah, memang membangkang semua tak betul. Yang Hormat Datuk Yang Pertua, saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri. Sebahagian sekolah terdapat terlalu banyak ramai pelajar dia. Dan ada juga sebahagian yang mempunyai kekurangan murid walaupun usaha kementerian dah buat. Saya ingin bertanya pada pihak kementerian, berapakah sekarang di antara 3 jenis sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan Cina dan sebagainya,
yang terdiri pada sekolah-sekolah yang kurang murid. Dan ini boleh menjejaskan peluang pelajar-pelajar kerana sekolah ini duduknya di tempat-tempat yang mungkin berjauh. Apakah langkah segera kerajaan bagi mengatasi masalah ini supaya peluang-peluang pembelajaran ini dapat diperoleh oleh semua pelajar-pelajar anak-anak kita di kawasan? Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Maran. Satu soalan yang baik. Kalau kita melihat sekolah kurang murid, definisi kementerian adalah mana-mana enrolment di bawah 150. Kalau kita melihat dalam konteks SJKC, SJKT atau sekolah kebangsaan, jumlah itu boleh saya bagikan secara bertulis. Tapi secara umumnya kita lihat, kalau kita nak menutup, sekononnya kerana sekolah itu sekolah kurang murid, bermakna banyak sekolah yang perlu kita tutup. Jadi kita kena realistik. Ada di kawasan-kawasan di mana rumahnya mungkin 100 rumah saja dan enrolmentnya sampai bila-bila masa tak akan meningkat lebih daripada 150. Oleh kerana kita nak beri akses pendidikan kepada semua anak-anak, maka kita tak boleh menutup sewenang-wenangnya. Maka satu cara yang digunakan untuk kawasan-kawasan macam satu kawasan estate yang sudah lama dan kini diambil alih oleh pendatang asing yang mempunyai permit. Sekarang mungkin mereka tak duduk di sana lagi, tak sekolah di situ. Maka ada satu teknik untuk kita pindahkan SKM ni ke kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Maka itu teknik yang digunakan. Kedua, untuk kawasan-kawasan bandar, kita juga melihat sekolah menengah kebangsaan, SJKC, SJKT juga. Kita nampak di kawasan-kawasan pusat bandar ni, kadang-kadang kita lihat dalam pusat bandar itu sendiri enrolmentnya menurun. Dan untuk kawasan-kawasan bersebelahan, kawasan perumahan, ianya menunjukkan enrolment yang meningkat. Maka dalam keadaan inilah untuk menyelesaikan masalah sebagai satu langkah penyelesaian jangka pendek, maka kita telah bersetuju supaya kita bina bilik darjah kabin yang mempunyai kelengkapan kesemuanya, dan ia adalah satu kaedah yang paling cepat dalam dibina dalam seminggu atau 2 minggu, dan ianya dapat siap sebelum sesi persekolahan bermula. Terima kasih.